Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Anda semua bersama dengan saya lagi, Cikgu Fahmi, untuk kita membincangkan tentang tajuk elektromagnet. Sebelum itu, mungkin ramai yang tertanya-tanya, apakah maksud elektromagnet? Jadi elektromagnet, sebelum kita pergi dengan lebih detail lagi, elektromagnet terdiri daripada perkataan elektrik dan juga magnet. Jadi apakah maksudnya? Maka di sini kita faham bahawa apabila terdapat pengaliran arus elektrik di dalam konduktor ataupun wire, ianya akan mewujudkan medan magnet. Sebagai contohnya terdapat 3 contoh di sini: wire lurus, gergelung dan juga solenoid. Untuk wire lurus, apabila disambungkan dengan punca elektrik dan seterusnya kita taburkan iron filling ataupun serbuk besi pada permukaan kertas ini, kita akan dapati apabila switch dihidupkan, wujudnya corak medan magnet. Jadi ini menunjukkan bahawa ianya adalah magnet ataupun mempunyai medan magnet. Begitu juga dengan gergelung. Gergelung ini adalah sebenarnya terdiri daripada satu wire. Okey, kemudian kita akan bengkokkan dia dan dia akan jadi gergelung. Apabila kita letakkan pada satah kertas yang sama, kita dapati terdapat wujud 2 medan magnet yang terhasil. Dan apa pula yang berlaku sekiranya saya membuat banyak gergelung-gergelung, okey, gergelung, maksudnya saya lilitkan. Okey, jadikan dia dalam bentuk lilitan ataupun bentuk itu dipanggil sebagai solenoid, disambungkan dengan punca kuasa elektrik, sudah tentu dia akan menghasilkan medan magnet yang sama. Tetapi magnet bagi solenoid, dia sudah boleh sama, ya, keupayaannya sama seperti seketul magnet permanen yang biasa. Jadi kamu dah faham tentang wire lurus, gergelung dan juga solenoid yang bila kita sambungkan dengan medan arus elektrik, dia akan menghasilkan medan magnet. Okey, seterusnya kita akan lihat pula macam manakah kalau dalam fizik ni, tajuk ni, kita bukannya nak tahu dia tu ada medan magnet sahaja, tetapi kita nak tahu dia punya arah putaran medan magnet. Maka untuk kes ini kita telah menggunakan petua genggaman tangan kanan. Awak semua boleh genggamkan tangan dan tangan kanan awak, ya, buat bentuk macam good. Okey. So, inilah dia petua genggaman tangan kanan, di mana petua ini digunakan untuk menentukan arah putaran magnet dan juga untuk menentukan corak medan magnet tersebut. Okey, berikut adalah merupakan contoh genggaman tangan kanan, di mana untuk di sini ibu jari akan menunjukkan arah arus itu mengalir. Okey, arah arus mengalir. Dan kita lihat arah arus ini mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. Kemudian jari-jari yang lain, okey, jari-jari yang lain pula akan menunjukkan arah putaran magnet. Arah putaran terdapat 2, satu arah putaran ikut jam dan satu lagi arah putaran lawan jam. Okey, untuk arah putaran ikut jam, kebiasaannya arus itu mengalir daripada atas ke bawah, manakala lawan jam, jadi atas ke bawah, ya, arus mengalir dari atas ke bawah. Maksudnya kamu buat lambang bat. Okey, bat maksudnya ibu jari di bawah. Okey, yang ni pula daripada bawah ke atas, maksudnya kamu buat jari good. Ini bat, ini good. Akan dapatlah putaran lawan jam, ikut jam dan juga arah lawan jam. So kita tengok contoh yang tadi ni, kita nak letakkan arah. Kita boleh letakkan arah lagi. Untuk yang ni, dia yang
Y lurus ini dia menunjukkan arah positif daripada bawah ke atas. Okay, so kalau bawah ke atas kita buat back dan kita akan dapat putarannya ialah ikut jam. So saya letakkan dia punya anak panah ikut jam. Okay. Bagi gegelung pula, kalau kita lihat di sini terminal positif dan terminal negatif, kita tentukan dahulu arah pengaliran arus. Okay, arah pengaliran arus daripada bawah, ini bawah ke atas, dan yang bila sebelah gegelung sebelah lagi dia daripada bawah ke atas ke bawah, dan yang first bawah ke atas. Jadi dia ada dua gegelung. Okey, untuk yang gegelung yang putaran yang pertama ini, gegelung yang bawah ni sebelah sini, dia ialah daripada bawah ke atas. Okay, so dia bentuk good. Jadi dia lawan arah jam. Okay, lawan arah jam. Apabila arus tersebut mengalir ke sebelah gegelung satu lagi, dianya daripada atas ke bawah, iaitu back. Jadi back dia akan ikut arah jam. So dia pun ikut arah jam. Sila perhatikan dekat sini, di tengah-tengah ni dia akan menghasilkan arah anak panah yang sama. Kalau awak nampak macam tu, ini menunjukkan cara lukisan awak adalah yang terbaik dan betul. Untuk solenoid pula, sebenarnya solenoid ini, ni saya buat wire yang tak nampak ni. Kita kena letakkan arus dulu. Okay, arus daripada positif ke negatif. So saya pun buat arah dia mengalir. Okay, sini. Okay, kemudian yang ni pun sama juga, dia pusing ke bawah. Maksudnya sebelah sini dia adalah arus daripada bawah ke atas, sebelah sini. Dan sebelah sana daripada atas ke bawah. Jadi kat sini daripada bawah ke atas dia good. Maksudnya dia, kalau dia good, dia melawan arah jam. Okey, maaf dah. Okey, melawan arah jam. So anak panah dia melawan arah jam. Kalau kat sana pula dia ikut arah jam lah. Jadi kalau dia ikut arah jam, begini ikut arah jam. Kita akan dapati di tengah-tengahnya juga adalah menunjukkan arah yang sama. Untuk solenoid, seperti yang saya cakap tadi, dia sudah bertindak seperti seketul magnet. So dia ada kutub. Untuk menentukan di mana kutub utara, di sini ke ataupun di sini, jadi kita tengok arah anak panah tersebut. Arah anak panah tersebut menunjukkan dia di sini. Jadi inilah kutub utara, sebab anak panah sentiasa menunjukkan arah utara. Kalau sini utara, maka yang di belakang tu adalah selatan. Okey, baik. Seterusnya baru kita masuk kepada maksud elektromagnet. Maksud elektromagnet adalah sebenarnya apabila wire kita lilitkan pada teras besi ni. Okey, kita lilitkan pada teras besi dan kita alirkan arus, maka dia akan menghasilkan kesan magnet sementara. Kesan magnet sementara. Ini adalah teras besi lembut, paku lah sebenarnya, dililitkan dengan wire dan kita letakkan elektrik, dia akan menghasilkan kesan magnet sementara. Dan dia dapat menarik paku ataupun menarik pin, yang mana jisimnya kecil. Kalau kita tarik besar lori memang tak bergerak lah kan. Okey, maka daripada apa kefahaman kita ini, sebenarnya teras besi yang dililit ini adalah solenoid ni. Solenoid yang kita belajar tadi tu. Jadi solenoid kan dia boleh bertindak ataupun berupaya menjadi seketul magnet. Jadi magnet lah, sebab tu dia dapat menarik pin-pin ataupun menarik jarum-jarum peniti tu. Maka dalam soalan, kalau ditanya apakah maksud elektromagnet, awak jawab seperti begini. Okey, kesan magnet sementara apabila teras besi lembut dililitkan dengan wire. Wire tu ialah konduktor pembawa arus. Itulah dia maksudnya.
Jadi itu sajalah untuk kelas kali ini, di mana kita telah melihat tadi tentang elektromagnet itu. Kemudian kita lihat petua genggaman tangan kanan untuk menentukan arah putaran medan magnet ikut jam ataupun lawan jam. Dan akhir sekali tadi kita telah pun menunjukkan tentang maksud elektromagnet daripada kefahaman sebelum itu. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang dalam tajuk elektromagnet. Semoga ilmu yang dikongsi pada hari ini dapat membantu sedikit sebanyak pemahaman anda tentang tajuk elektromagnet. Kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang.